Sekarang kita nak kongsikan kepada anda semua ini mengenai impian anak muda. Di dalam Malaysia ni kan banyak sebenarnya program-program untuk kita membangkitkan semangat dan juga impian anak muda di peringkat kementerian ada, di peringkat orang kata dari segi akar umbi sukan pun ada macam-macam lah. Dan salah satunya adalah program Fellow Perdana. Itu yang kita nak kupas pada pagi ini. Sebenarnya kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana suara anak muda ini boleh didengari menerusi Fellow Perdana ini. Kami bawakan dua tetamu di studio. Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Zainal Sharif selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan KBS. Juga di ujung sana kami bawakan memakai Nur Hisham, Timbalan Presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana. Khabar, Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan dengan Dr. Zainal. Kita mulakan dengan doktor lah. Dari di peringkat KBS sendiri, apabila kita melihat belia ini mempunyai suara dan suara mereka ini perlu diangkat. Jadi apabila melihat suara-suara yang cukup powerful di Malaysia ini, apakah tindakan KBS untuk memastikan suara ini didengari di peringkat kerajaan kita ni? Okey, terima kasih terlebih dahulu kepada pihak RTM untuk sesi perkongsian pagi ini. Sebagaimana yang Saudara Rizwan nyatakan tadi, anak muda ni dia suka didengari. Dan di Malaysia, kalau cakap pasal anak muda, bila merujuk kepada belia, kita ada lebih kurang 15 juta rakyat Malaysia yang berumur 15 hingga 40. Yang lebih kurang 43% daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi kita tahu anak muda ni memang ada semangat yang sangat tinggi untuk bersama-sama menyumbang idea dan pandangan kepada pembangunan negara. Di peringkat KBS selaku agensi peneraju pembangunan belia melalui Jabatan Belia dan Sukan khasnya, Jabatan Belia Sukan Negara ada pelbagai program yang mana salah satunya adalah Fellow Perdana. Jadi Fellow Perdana ni merupakan satu platform program yang bentuk mentor-mentee lah, ya, yang mana inilah salah satu daripada orang kata platform yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk generasi muda ini menyampaikan idea dan pandangan mereka kepada pihak kerajaan. Kerana bila program Fellow ini dilaksanakan, kita dah mula laksanakan daripada tahun 2013. Sehingga kini telah ada 753 belia-belia yang pernah menyertai Fellow. Jadi pelbagai pandangan dan idea daripada anak-anak muda ini dapat disampaikan secara direct kepada mentor mereka, yang mana mentor mereka terdiri daripada menteri-menteri kabinet, dan juga kalau Fellow korporat ni terdiri daripada CEO company, yang mana pada peringkat pembuat polisi mereka bukan saja dapat attach direct, dapat orang kata mempelajari apa selok-belok membuat polisi dan sebagainya, tapi daripada masa yang sama mereka dapat mencetuskan idea dan pandangan untuk direct sampai kepada pemimpin-pemimpin berkaitan. Jadi pada pandangan saya, di peringkat kerajaan melalui KBS sahaja dan juga melalui Jabatan Sukan Negara dan agensi kerajaan yang lain, kementerian-kementerian lain juga ada banyak platform yang disediakan. So macam di KBS ni, Fellow ni salah satu salah satu daripadanya lah. Yalah, sebab selalu bila kita sebut je KBS ni dia bersangkut paut dengan sukan. Dengan sukan lah. Tapi sebenarnya ada banyak sebenarnya pembangunan belia, program-program yang dilaksanakan di bawah KBS. Kai salah satu individu yang menyertai program Fellow Perdana. Tapi sebelum kita bercakap berkenaan dengan program Fellow Perdana, mungkin apa pandangan Kai sendiri tentang anak muda sekarang ini? Baik, bagi saya kami menyahut baiklah seluruhan kerajaan yang bagi platform yang terbaik untuk anak muda bergiat aktif dalam program seperti Fellow Perdana dan juga Fellow Corporate yang bagi pengalaman kepada anak muda untuk timba pengalaman, dapat bimbingan daripada mentor yang begitu banyak pengalaman lah dalam industri sama ada Menteri Kabinet ataupun bahagian corporate. Dan juga dalam aktiviti kegiatan Fellow Perdana dan juga Fellow Corporate ni, kami terdedah selain daripada terlibat dalam mesyuarat bagaimana nak agenda pembangunan negara, juga kami didedah dengan bagaimana nak menghasilkan kertas polisi. Jadi hari ini bukan sahaja kita nak bicarakan tentang idea, tetapi kita nak melihat bagaimana anak muda boleh terlibat dalam proses pelaksanaan agenda pembangunan negara. Jadi Kai, intake bila untuk Fellow Perdana? Jadi dan saya sekarang attach dengan kementerian mana? Baik, saya terlibat dengan Fellow Perdana pada 2020 di Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi pada ketika itu saya bersama dua rakan-rakan yang lain di Kementerian Kewangan banyak terlibat dalam Jelajah Belanjawan 2021 dan di situ juga kami ada banyak mesyuaratlah berkenaan melihat bagaimana industri mahu melontarkan keperluan mereka berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Jadi semestinya mereka memerlukan bantuan-bantuan dan juga pemulihan ekonomi yang baguslah. Pernah tak Kai sendiri terdetik macam ini merupakan satu tanggungjawab begitu berat sekali untuk
anak muda bawa di peringkat kementerian terutamanya. Kai sendiri berada di Kementerian Kementerian Kewangan. Keuangan tu. Ini bukan satu perkara yang mudah. There's a lot to Bajet learn. lagi, betul. Policies, kewangan, keadaan global. Bagaimana tanggungjawab yang Kai dapat rasakan pada ketika itu? Baik, itu antara aspirasi dan tanggungjawab yang kami sebagai anak muda inginkanlah sebenarnya. Sebab dari kecil lagi kita selalu didedahkan dengan slogan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi itu adalah slogan yang memberi bahawa masa depan itu milik anak muda. Tetapi kita tak tahu bila masa depan itu akan datang sebenarnya. Jadi kita melihat platform ini adalah salah satu pemangkin untuk kita mula bertindak dan mula untuk menerokai peluang-peluang yang ada. Jadi platform Fellow Perdana dan Fellow Corporate ini sangat memberi pendedahan yang baik untuk anak muda, menggilap pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau hari ini kita melihat bagaimana kita mengimbau kembali Mat Kilau memperjuangkan bumi Indrapura, Pahang. Begitulah anak muda belia memperjuangkan tentang pembangunan negara. Jadi kalau dulu senjatanya adalah keris, hari ini senjatanya adalah idea dan juga lontaran buah fikiran. Jadi itulah salah satu kegiatan yang anak muda boleh sumbangkan kepada negara. Di peringkat KBS pula, bagaimana KBS menapis anak-anak muda ini untuk menyertai fellow perdana dan juga fellow korporat dan juga di-attach dengan kementerian-kementerian berbeza ini? Apakah kriteria mereka? Okey, kalau nak kata tapis, kita cuba yang terbaik memberi peluang seramai mungkin kepada belia-belia Malaysia yang berpotensi. So bila kita iklankan, macam contoh pada tahun ini kita mula iklankan di awal tahun dan sepanjang bulan 5 kita ada proses pemilihan, ada proses temuduga. Kita juga buat proses tapisan keselamatan untuk pastikan fellow-fellow yang terpilih dan juga melepasi interview tu bila ditempatkan kepada menteri-menteri kabinet adalah calon-calon yang kata telah kena dari segi profilnya, dari segi bidang akademiknya dan juga dari segi karakternya. Dia punya syarat kelayakan adalah 18 hingga 30 dari segi umur dan juga belajar di peringkat universiti lah, ijazah pertama sekurang-kurangnya. Dan bila di-attachkan kepada menteri-menteri kabinet ini, sebelum ditempatkan mereka perlu melalui orientasi lah, yang mana semasa sesi orientasi itu akan didedahkan dengan peraturan-peraturan kerajaan, dengan apa syarat-syarat yang perlu mereka membawa diri sebagai seorang fellow. Bila ditempatkan dengan menteri kabinet dan kepada CEO ni, bagaimana mereka perlu membawa diri dan bagaimana mereka perlu menggunakan peluang yang ada. Sebagaimana dikongsikan oleh saudara Khai tadi, kita nampak peluang dan platform tu digunakan sepenuhnya. Sebab belia Malaysia ni mereka memang ada banyak potensi. Cuma bagaimana kami untuk menyerlahkan lagi potensi mereka menjadi lebih baik daripada apa yang mereka telah sedia ada. Macam Kai sendiri, sewaktu berada di Kementerian Kewangan tu, apa agaknya perkara yang paling penting sekali yang Kai telah pelajari? Baik, berkenaan dengan pembuatan polisi lah, sebab kita sebagai seorang, saya masuk Kementerian Kewangan sebagai seorang pelajar, jadi belum lagi terdedah dengan industri yang sebenar, bagaimana nak buat kertas polisi dan sebagainya. Jadi sebelum menyertai program ini lagi, mereka akan pihak Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan bengkel lah berkenaan dengan bagaimana tata susila, berkenaan dengan protokol dan juga bagaimana untuk membuat polisi dan tugas-tugas pentadbiran awam. Jadi semasa di Kementerian Kewangan, antara pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah itulah kita dapat input daripada industri, kita dapat melihat masalah sebenar dan kita dapat juga berbincang bagaimana nak mencari solusi yang terbaik apabila negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Apakah ekonomi stimulus package yang perlu disediakan oleh pihak kerajaan, dan juga kami sangat rasa dihargai lah dan juga disambut oleh kerajaan kerana dapat terlibat dalam perbincangan dan juga suara kita didengari. Kemanakah arah tuju bakat-bakat yang telah pun digilap seperti Kai ini selepas mereka habis program fellow ini? Okey. Sebenarnya walaupun penempatan 3 hingga 6 bulan mengikut kategori itu kan, selepas tempoh 6 bulan di peringkat kementerian, di peringkat kami yang mengelolakan program fellow ni, kita nampak mereka ni telah ada benchmark mereka sendiri dari segi profilnya. Kebanyakan mereka, walaupun kita tidaklah mengatakan bahawa kita menetapkan haluan mana mereka perlu pergi, tetapi secara amnya bila peserta-peserta ini menyertai program fellow, dari segi profil diri mereka, mereka diterima dari segi orang kata credibility boleh ditempatkan dan melaksanakan banyak tugas. Dan kebanyakan daripada fellow-fellow ni terus orang kata
bertugas bersama Menteri Kabinet yang mereka ditempatkan sebelumnya, kebanyakannya. Kalau tidak pun mereka akan menerajui perniagaan sendiri dan terus mendapat tempat di syarikat-syarikat korporat yang berkaitan. So kita nampak walaupun kita tidak menetapkan selepas value you jadi apa, tapi profil diri mereka itu yang membawa diri mereka ke mana mereka berada sekarang ini. Macam Kai sendiri mana dapat sumber-sumber untuk, kira Kai ni sebagai wakil suara belia di bawah sana. Baik. Jadi dalam masa yang sama, selain pada mendekati mereka yang berada di Kementerian Kabinet ini, Kai juga perlu sentiasa mendekati dengan golongan belia terutama di bawah sana. Sebab kita kadang-kadang tak ada tempat mereka, kita tak tahu apa situasi mereka. Jadi apa yang Kai laksanakan untuk memastikan agar Kai sentiasa berada dekat dengan golongan belia ini dan menyalurkan segala keperluan mereka kepada pihak yang berkepentingan di atas sana? Baik, pertama berkenaan dengan rangkaian yang kita adalah sama ada di peringkat kabinet ataupun di peringkat belia, dan banyak dapat sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Jadi kami banyak turun padang dan juga bergiat aktif dengan rakan-rakan mahasiswa juga. Saya menyertai program Fellow Perdana juga sebagai pelajar satu ketika dahulu, dan juga banyak rangkaian-rangkaian daripada Majlis Perwakilan Pelajar, aktivis mahasiswa dan sebagainya. Itu yang pertama daripada segi rangkaian. Yang kedua adalah kami juga sebagai belia masih celik dengan penggunaan teknologi digital. Jadi kami menggunakan platform social media untuk dekat dengan warga belia lah. Ramai yang sebenarnya tertanya-tanya bagaimana nak menyertai program Fellow Perdana dan Corporate baik di Malaysia ataupun di antarabangsa. Jadi kami juga ada menganjurkan promosi program Fellow Perdana di peringkat antarabangsa untuk menarik minat rakan-rakan di antarabangsa untuk kembali ke Malaysia untuk berkhidmat di Malaysia, menyumbang kepada tanah air. Kai, adakah untuk menyertai program sebegini, kalau kita lihat imej dan keterampilan ini sangat penting. Kerana apa? Kalau kita tengok juga karakter anak muda belia kita ini pelbagai. Mungkin ada yang tak suka pun nak pakai kod begini. Jadi segi karakter tu bagaimana? Kai, lihat kawan-kawan lain macam mana? Semestinya untuk menyertai program Fellow Perdana ini, kriteria itu dinilai secara holistik, baik daripada segi keterampilan, daripada segi ekonomi, daripada segi akademik, dan juga daripada segi sasiah ataupun penglibatan co-curricular mereka. Jadi keterampilan itu adalah salah satu perkara yang dinilai, dan juga semasa bengkel mereka, pihak Kementerian Belia Sukan memang dah terangkan bagaimana tata susila yang perlu ditimbalah, dan juga bagaimana cara protokol yang perlu kita pelajari. Jadi berketerampilan itu adalah salah satu daripada saluran untuk menjadi pemimpin lah. Dato' Zainal, macam mana melihat karakter-karakter unik yang ada dalam kalangan belia kita sekarang ni? Betul, macam yang Saudara Rizwan nyatakan tadi kan. Belia ni tak semua suka pakai kod macam ni kan. Tetapi melalui platform Fellow Perdana ni, sebab sebagaimana saudara kongsikan tadi, kita membawa mereka ke satu platform formal untuk mereka membawa diri sebagai seorang fellow. Sebab bila cakap tentang fellow perdana, mereka ada satu karakter yang kita nak dia timbulkan, dia serlahkan. Dan macam saudara Khan nyatakan tadi, bagaimana selepas fellow tu dia menyumbang. Sebenarnya Khan ni adalah timbalan presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana. Jadi fellow-fellow yang telah selesai mengikuti program fellow, mereka akan dipelawa menyertai program Persatuan Alumni lah. So saudara Khai selaku timbalan presiden now dah ada 800 lebih keanggotaan. Jadi kita melihat bahawa walaupun belia ini tak suka formal dan sebagainya, tapi kita cuba membawa mereka ke dalam satu platform untuk mereka build up mereka punya potensi, dan orang kata menggunakan networking yang ada untuk membawa diri mengikut situasi yang sesuai. Kalau situasi formal begini, you kena berkarakter. Kalau situasi sukan begini, dan kalau situasi sosial begini. Jadi itu yang kita nak anak muda di Malaysia ni boleh menyesuaikan diri dalam apa juga keadaan. Salah karakter bagaimana, tetapi akan diajar anak muda ini. Jadi Kai sebagai timbalan presiden Persatuan Alumni dan Lalan Doktor sebut tadi kan, apa antara perkara yang direncanakan untuk memastikan agar fellow perdana ini sentiasa menjadi orang kata penanda aras untuk melahirkan generasi baru yang bakal mentadbir urus negara kita suatu hari nanti? Baik, melalui platform Persatuan Alumni Fellow Perdana dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan, kami sangat bergiat aktiflah untuk sentiasa dekat dengan anak muda dan juga warga belia. Jadi antara program yang dilaksanakan adalah program speaker series yang kami sentiasa jalankan secara berkala lah. Jadi kami menjemput tokoh-tokoh korporat ataupun tokoh-tokoh politik untuk berbincang mengenai pelbagai isu semasa, supaya isu-isu ini sentiasa
sentiasa mendapat perhatian anak muda dan juga kita membincangkan bagaimana mencari solusi yang terbaik daripada peringkat anak muda untuk disumbangkan kepada kerajaan. Keduanya, kami juga menjalankan promosi program Fellow Perdana baik di Malaysia ataupun di luar negara untuk menarik minat anak muda untuk menyumbang kepada Malaysia. Dan seterusnya kami juga menjalankan program CSR lah, khususnya bila berlakunya apa-apa bencana seperti banjir ataupun bantuan makanan semasa pandemik COVID-19. Jadi apakah elemen-elemen penambahbaikan yang ada dalam program Fellow ini bermula daripada awal tahun 2013 hinggalah untuk intake yang terbaru ini yang akan dilancarkan tidak lama lagi? Sebenarnya untuk tahun 2022, insya-Allah pada 13 hari bulan ini, besok akan berlakunya penyerahan Fellow Perdana dan Fellow Korporat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Menteri-Menteri Kabinet dan juga kepada CEO yang akan berlaku di PMO lah. Apa yang penambahbaikan sebenarnya daripada masa ke semasa kita sentiasa melihat bahawa potensi anak muda yang menyertai Fellow ni memang ada pelbagai. Jadi dari segi penyediaan kertas polisi yang macam mana saudara Khal nyatakan tadi, bila mereka ditempatkan di kementerian yang berkaitan, mereka perlu explore dan menghasilkan satu kertas polisi yang mana kertas polisi itu akan dibentangkan dan pihak kementerian akan menilai dan akan melihat bagaimana polisi yang dihasilkan ataupun cadangan polisi yang dicadangkan oleh Fellow itu boleh kita terapkan dalam inisiatif kerajaan. Okey, itu sikit sebanyak kita kongsi pada anda berkaitan dengan inisiatif di bawah KBS sendiri iaitu Fellow Perdana. Terima kasih kepada Dr. Zainal, terima kasih kepada Khair Nur Hisham bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan program ini yang pastinya membantu belia di luar sana untuk menyuarakan pandangan mereka.